Saya diminta untuk fokus pada isu pendidikan. Bila kita bercakap, dan saya akan sentuh tentang isu kapal dan sebagainya, benda ini tak nampak seksi. Tetapi saya yakin kalau kita bercakap pasal pendidikan, ada 10 orang rakyat Malaysia akan ada 20 pandangan dalam bilik itu. It's very important. Pendidikan ini sepatutnya dijadikan asas untuk kita mengangkat martabat rakyat. Ayah saya dulu daripada kampung, daripada Kelantan. Dia pencen sebagai seorang pegawai kanan kerajaan. Sebab apa? Sebab dia mendapat pendidikan yang terbaik, dia pergi ke universiti. Dan saya ingat ya, ayah saya sampai ke akhir dia masih ada di 92 tahun, dia sentiasa ingat tentang keputusan peperiksaan saudara mara. Makna pendidikan ialah sangat penting bagi dia. Sebab dia tengok bila pendidikan itu baik, dia mampu keluarkan orang daripada kitaran kemiskinan. Hari ini, saudara-saudara, pendidikan yang telah mengangkat Malaysia daripada sebuah negara yang agak membangun menjadi sebuah negara yang ke depan, pendidikan telah menjadi satu batu loncatan. Ya, kita hantar kalau zaman 70-an, saya boleh katakan kejayaan terbesar pada waktu itu ialah bila kita hantar begitu ramai pelajar ke luar negara. Kita bina universiti, kita buat asrama penuh, buat yayasan demi yayasan, bukan yayasan akal budi macam Zahid Hamidi, tapi yayasan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak di kampung. Dan itulah kelas menengah yang ada pada hari ini di negara kita. Hari ini apa berlaku dengan pendidikan? Pendidikan diguna untuk memisahkan, to divide us, Melayu, Cina, India. Yang saya marah saudara-saudara, menteri-menteri UMNO yang cakap banyak, kata kadang-kadang pimpinan UMNO yang bercakap nak tutup sekolah Cina, nak tutup sekolah Tamil, kadang-kadang anak cucu dia pun tak boleh cakap Melayu. Sebab international school. Ada yang lebih hebat, hantar belajar overseas daripada tadika. Kan, kita kenal siapa. Maknanya hidup orang UMNO yang di atas totally disconnected dengan reality. Kat Malaysia angkat keris, tapi anak tak boleh nak cakap Melayu. Dan ini satu hipokrisi yang terbesar. Jadi kita tak patut bercakap tentang soal nak tutup sekolah dan sebagainya. The question is, how do we make national schools better? Itu fokus dia. Saya tahu anak-anak saya sekolah kebangsaan. Macam mana kita nak angkat sekolah kebangsaan ini? Macam saya dahulu, saya ada kawan Cina yang kaya, saya ada kawan Melayu yang kaya, saya ada kawan Melayu yang susah, Cina yang susah, India yang susah. Semua ada di sekolah. Saya berjumpa di sekolah. Itu satu peluang yang terbaik untuk kita memecahkan tembok antara kita. Universiti kita. Kita selalu diajar, cikgu-cikgu datang cakap belajar rajin-rajin masuk universiti. Belajar rajin-rajin masuk universiti. Nanti dapat kehidupan yang baik. Hari ini saudara-saudara, orang belajar betul-betul, belajar sungguh-sungguh. Dapat straight A, masuk universiti. Tapi bila habis belajar, sebelum COVID pun, ya, tengok-tengok nak dapat kerja cukup payah. Kadar pengangguran anak muda di Malaysia lebih tinggi daripada purata kadar pengangguran. So it's worth to be a young person. Ya. Kedua, kadar pengangguran graduan lebih tinggi daripada kadar pengangguran anak muda. So it defies logic macam mana orang yang ada pendidikan yang lebih baik lagi susah nak dapat kerja. Dan tidak macam zaman dulu-dulu, saya antara generasi awal PTPTN. Hari ini, ya, selain daripada if dapat beasiswa FAMA, Father and Mother, you pergi ke universiti, majoriti besar akan bergantung kepada PTPTN di dalam Malaysia. Graduate, kerja tak dapat atau gaji sedikit. Saya jumpa seorang engineer di Kelantan, fresh grad, dapat kerja ECRL. Gaji dia cukup menyedihkan. Nak cakap pun saya segan. Tapi kalau saya dimaklumkan cukup rendah, lebih kurang gaji minima. Graduate engineer. Jadi dalam keadaan itu pada hari ini, can we blame our children
for asking to work for Grab or Food Panda dan gig work dan call center. Kerja yang tak memerlukan belajar. Lagi baik lepas SPM, dia buat kerja tu. Boleh dapat 3,000 siap akhir bulan, 4,000 boleh dapat sebulan. Problem dia apa? Bayangkan anda seorang graduan IT. Habis belajar, dari Cyberjaya misalnya, buat kerja Grab. Sebab you rasa daripada kerja IT awal-awal mungkin gaji 2,000 lebih, 3,000 at most. Bawa Grab, bulan yang bagus you can get 4,000. Kalau hujan, orang sentiasa baik, dia bagi tip, dapat 4,500. Tapi saudara-saudara, 3 years down the road, you rasa, okay, I want to practice my IT skills, my computer science skills. You pergi balik minta ada opening, you rasa majikan akan mudah ambil you tak? Ataupun nak ambil junior you, fresh grad, skill dia masih baru. Ataupun ambil orang yang pernah kerja IT 10 tahun, sebab COVID dan sebagainya terpaksa berhenti dan nak cari balik, ada working experience. Tentulah anda sebagai seorang graduan yang lama, yang tidak praktis bidang anda, you will be bottom of the queue. Dan ini masalah real yang kita hadapi pada hari ini. Bayangkan dulu, ya, ayah saya dapat pengajian yang baik, dia boleh hantar separuh daripada gaji pertama dia balik ke kampung di Kota Baru. Saya mula-mula kerja, dia boleh bantu tampunglah duit minyak sikit-sikit. Sebab gaji saya 2005, gaji saya RM1,800. Belum tolak EPF dan SOCSO, tinggal RM1,500. Sekarang gaji naik sikit lah, tapi tak banyak beza. Makna generasi tu dia boleh subsidi mak bapak dia, dia boleh subsidi anak-anak dia. Generasi anak-anak kita ni macam mana? Itu persoalan yang kita kena jawab.